Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Fiqh Sunnah dan Imam Syafi'i. Fiqh Sunnah mengikut Imam Syafi'i. Sebenarnya Syafi'iyah dah. Jadi tidak tepat sebagai kata-kata Imam Syafi'i dah. Tapi pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, asalnya kitab ni mata ghayah wa taqrib, nota pokok lah, isi kandungan ringkas untuk mendekatkan pemahaman terhadap fiqh mazhab Syafi'i oleh Al-Qadi Abu Syuja' dan ditahqiq, diberi dalilnya oleh Syekh Mustafa di Al-Bugha dengan judul tahqiqnya At-Tadhhib fi Adillati Matan Ghayah wa Taqrib. Nah, diterjemah oleh Rizki Fauzan, disemak oleh Dr. Muhammad Fauzi bin Usuf dan Ustaz Muhammad Sabri Syahriah. Kita ni baca terbitan Al-Hidayah lah. Al-Hidayah Publication. Jadi kita telah masuk bab sunat-sunat fi'liyah dalam solat sunnah. Sunat ketika solat, kita solat sunat-sunat sebelum solat. Lepas tu solat sunat ketika solat. Nah, lepas tu sunat fi'liyah dalam solat. Ini sunat hay'ah. Sunat hay'ah nah. Jadi kita bincang sebelum ni, tok kanan pertamanya angkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika hendak rokok dan ketika bangun dari rokok, iktidal. Jadi angkat tangan ni nak rokok. Ni ihram, takbiratul ihram. Tersebut Allahu Akbar tu rukun, angkat tangan itu sunat nah. Tak angkat tangan pun dah Allahu Akbar. Sah maya nah. Tapi panggil sunat hay'ah, sunat fi'liyah yang kecil lah. Nak rokok, nak iktidal, sunat angkat tangan tidak wajib lah. Okay, yang keduanya, tak tangan kanan atas tangan kiri, sunat juga. Tak lain kiri, buat sah lagi lah. Tidak sunat lah, tak boleh sunat lah. Tak atas tangan kanan, atas tangan kiri itu sunat. Okay, yang ketiganya dah, perkara sunat lain, membaca doa iftitah, doa pembuka solat. Yang ketiga dah, sunat yang ketiga, sunat kecil lah. Sunat besar ni, sunat besar kita bincang sebelum ni, sunat ab'ad ni panggil tasyahud awal dan kunut subuh mazhab kita dah. Okay, sunat kecil ni, yang ketiganya baca doa iftitah. Imam Muslim hadis nombor 771 meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya apabila Rasulullah SAW salat, baginda mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini kita baca soal solat lah. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati. Itu dah. Artinya aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus. Aku tidaklah termasuk orang musyrik. Nah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Begitulah aku disuruh dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Start hadis ni wajah tu wajah allazi. Kita biasa sebut Allah berkabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Wajah tu wajah allazi. Baru kita sama wajah tu wajah allazi. Hadis ni start wajah tu wajah allazi. Jadi Allah berkabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, hadis lain. Oleh sebab itu, kalau kita nak cepat, kita boleh baca doa iftitah pisah, tak perlu kita gabung lah. Tu gabung yang kita belajar fardu ain ya kebudak lagi, Allah berkabira sapa wa asina wajah tu wajah nabi, itu kita sambung, tu kita seolah anggap satu, padahalnya berbeza riwayat lain. Kalau kita nak cepat kan, kita baca Allah berkabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila, ada bismillahirrahmanirrahim Fatihah lah, tak ada masalah lah, boleh. Riwayat berbeza. Kita ni kena tahu dalil. Jangan kata orang awam tak tahu dalil, jangan.
Orang awam bukan ustaz pun kena tahu dalil supaya kita kemah, tegak, tidak taksub melampau. Dan kita tahu beza je, kadang-kadang kita boleh baca hak ni, kadang-kadang kita tidak jadi waswah. Nah, kalau tidak kita jadi kesalah ya. Bolehlah wajah tu wajah lagi. Kan banyak lagi doa iftitah lain. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha Subhanallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta. Salah satu contoh lain tu mazhab Hanafi ke apa pilih tu lah. Dan boleh kita baca wajah tu wajah pun boleh kita baca hak ni lah. Kalau kita tak mahu start Allah Akbar kabira, boleh juga wajah tu wajah allazi fataras samawati wal ardh lalu. Dah wajah tu wajah allazi lalu, tak payah Allah Akbar kabira, boleh juga lah. Okay, habis itu. Yang keempat, sunat yang keempatnya membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Allah Ta'ala firman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Artinya apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Surah An-Nahl ayat 98. Jadi baca Quran pun Allah suruh minta perlindungan dari Allah daripada gangguan syaitan. Benda lain lagi lah ni. Main game dah. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Baca Quran pun kena baca, takut tipu syaitan dah. Main game lagi kuat tipu syaitan lah. Ya. Tengoklah setengah-setengah henti pun sikit dah tibanya. Kadang-kadang masalah juga tipu syaitan. Kita baca Quran kita riak sombong kan. Ramai mana orang yang syok, dia berasa dia ustaz, dia ustazah, pejuang Islam, jemaah Islam, parti Islam, tapi jadi sombong, takabur, khawarij, menghukum orang, mengkafirkan orang mudah-mudah, menyesatkan orang mudah-mudah. Ramai mana dah. Nah, dia syok. Dia rasa dia lah jual Islam, kabar beri projek ke China, banyak lagi daripada orang lain tak? Itu dia orang lain tak. Itu dia orang lain tunduk ke China, dia lebih tunduk. Itu berlaku di tempat-tempat yang kononnya Islam memerintah dah. Beribu hektar beri musyrikin ke China dah. Itu berlaku. Jadi kita kena jangan sombong, takabur. Kita berlindung dengan Allah. Baca Quran, nak semayang, minta tolong dengan Allah dari gangguan syaitan. Nah. Lain benda lain lagi lah tak? Nak masuk tanda, nak main game lah. Kena baca lagi. Lagi kuat nak baca lah. Tu pun kita minta tolong, takut tertipu oleh syaitan lah. Syaitan ni kuat nipu lah. Dia goda manusia kuat. Sehingga kita lalai, lupa pada Allah lah. Okay, a'udzubillahi minasyaitonir rajim lah. Nak baca Quran di luar semayang atau dalam semayang pun kita baca Quran juga. Jadi sunat juga kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, yang kelima, menguatkan suara di waktu-waktu solat yang dianjurkan untuk dikuatkan. Dan merendahkan suara pada waktu-waktu solat yang dianjurkan untuk direndahkan. Jadi ada waktu kita solat, kita baca jahar, panggil baca kuat bacaan dia dah. Okey, dikuatkan pada solat subuh. Ada 2 rakaat solat subuh. 2 rakaat pertama solat maghrib dan solat isyak. Solat Jumaat, solat Idul Fitri dan Idul Adha. Solat gerhana bulan. Gerhana bulan ni waktu malam. Jadi baca kuatlah. Kalau gerhana matahari siang hari baca perlahan. Solat istisqa. Solat minta hujan baca kuat walaupun siang hari tu. Solat tarawih dan witir bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah. 2 rakaat tawaf pada malam hari. Tengok dah. Kalau 4 tawaf harus semayang sunat 2 rakaat. Kalau malam hari baca kuat walaupun sore dah. Dan waktu subuh. Pada waktu subuh kita tawaf, semayang sunat 2 rakaat tawaf, tetap kita baca kuat. Masalah ini akan dihuraikan pada perbahasan yang akan datang. Lepas itulah. Okey. Sebenarnya bukan semayang Jumaat je baca kuat ni. Awak semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh, sore-sore awak dah. Tak ada makmum. Tak ada tak imam, tak ada makmum. Kita semayang sore. Kita tetap baca kuat juga sebenarnya. Sunat baca kuat. Walaupun seorang 2 rakaat pertama tu baca kuat lah. Tetap sunat. Itu yang maksudnya dah. Tapi kita ni pakai dak dah. Cuma kuatnya sekadarnya lah perlu. Jangan baca kuat sangat dah. Sederhana dah.
Adapun solat sunat mutlak yang dilakukan tengah malam, dilakukan suara sedang-sedang sederhana antara keras dan perlahan. Solat sunat mutlak dia kata dah. Kalau solat tarawih ni baca kuat. Baca derah ni. Solat sunat mutlak ni tak tahulah solat tahajud ke ataupun solat sunat, semata-mata solat sunat baca perlahan. Tapi kalau malam kita boleh baca keras dan perlahan lah. Lebih kurang lah. Jangan perlahan sangat. Jangan kuat sangat, yang keras sangat suaranya. Allah Ta'ala beriman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wa battaghi baina dzalika sabila. Artinya, dan janganlah kamu menguatkan suaramu, wa la tajhar bi salatika, jangan kuat suaramu dalam solatmu, dan jangan pula merendahkannya, wa la tukhafit, jangan perlahan sangat baca Quran, baca dalam semayangnya. Dan carilah jalan-jalan tengah di antara kedua itu, wa battaghi baina dzalika sabila. Sederhana lah. Tidak kuat sangat, tidak perlahan sangat. Itu secara umumnya. Nah, kebanyakan solat macam tu kecuali solat tadilah solat fardu subuh 2 rakaat apa ni. Walaupun semayang seorang kita baca kuat. Solat istisqa, solat tarawih, solat rakaat tawaf dan sebagainya lah. Okey, masalah ini terangkan lebih lanjut dalam, kita boleh cek dalam hadis riwayat Bukhari hadis nombor 735 dan Muslim 463 dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah Wat-Tin wa Zaitun pada saat solat Isyak. Aku belum pernah mendengar baginda seorang yang lebih bagus bacaannya selain baginda. Baca sedap. Nabi baca Quran sedap. Sepanjang Isyak nak ceritanya baca kuatlah. Sahabat boleh dengar dah, makmum boleh dengar. Wat-Tin wa Zaitun. Okey, lepas tu hadis riwayat tu semaya apa? Semaya Isyak ni. Okey, hadis riwayat Bukhari hadis nombor 739, Muslim 449 dari Ibn Abbas radhiyallahu tentang kedatangan jin yang mendengar bacaan Al-Quran yang sedang didatungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jin, awak tak nampak jin dia. Jin nampak awak. Jin ni dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran dah. Dalam hadis tersebut dikatakan bahawa yusalli bi ashabihi salatul fajri falamma sami'ul qur'ana istami'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama para sahabatnya. Ketika mereka para jin mendengarkan bacaan baginda, mereka mendengarkannya dengan saksama. Jin pun dengan molek Quran. Kita ni main. Ada di sini menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan bacaannya sehinggalah dapat didengari oleh para sahabat yang hadir juga. Sementara dalil-dalil yang menyebutkan bahawa Nabi SAW membaca dengan suara perlahan pada tempat yang lain adalah pada Nabi baca sir, baca perlahan sir panggilnya. Hadis riwayat Bukhari 713 dari Khabbab radhiyallahu, ia ditanya oleh seseorang, apakah Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah ketika salat Zuhur dan Asar? Dia menjawab, ya. Kami semua bertanya, bagaimanakah kalian mengetahuinya? Kamu tahu macam mana Nabi baca Fatihah ni? Dia menjawab, dia dari gerakan janggutnya. Baca Fatihah ke surah lain, Nabi geruk, janggutnya geruk. Baca lah. Tapi tak dengar ke belakang. Baca agak apa dah. Nak cerita ni pada waktu Zuhur dan Asar, Nabi baca perlahan, tak dengar ke makmum belakang lah. Hadis riwayat Bukhari 738 dan Muslim 396 dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, di setiap rakaat disyariatkan membaca Al-Fatihah. Apa-apa yang Rasulullah SAW perdengarkan pada kami dengan suara kuat, kami memperdengarkannya kepada kalian, kepada kamu. Apa-apa yang Rasulullah SAW samarkan, perlahankan kepada kami, kami perlahan kepada kalian, kepada kamu. Jadi sahabat ni, Abu Hurairah ni, kalau Nabi baca jahar, baca kuat sampai makmum dengar, dia akan baca kuatlah doa. Jadi benda ni kadang-kadang tidak disebut secara jelas Nabi buat, tapi sahabat buat. Sahabat buat ni biasanya sahabat tiru Nabi. Apabila perbuatan sahabat, kita jangan cepat kata bukan Nabi buat ke apa dah. Kalau sahih itu sahabat buat sungguh. Jadi kita kena tahu, tak boleh kata bid'ah, tak boleh kata bodoh lah. Yang Nabi sahabat buat ni benda yang dia tahu. Tak sebut hadis pun sahabat tahu dah.
Separuh sahabat tidak pernah mengajar bacaan kuat selain pada tempat-tempat telah kami sebutkan. Jadi kebanyakan Nabi ni baca tak kuat lah. Tempat-tempat tertentu je baca jahar. Okey, sunat yang ke-6 membaca amin. Abu Daud 934 meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu yang menyatakan, apabila Rasulullah SAW membaca ghairul maghdubi alaihim waladdallin, baginda membaca amin. Amin. Sehingga makmum yang berada di saf pertama mendengar suaranya. Jadi amin tak imam itu derah kuat juga bacaan sehingga makmum dengar. Orang belakang semai tak imam pun dengar. In wajah 853 menambahkan, maka masjid menjadi bergema dengan suara amin. Dah, amin ni baca kuat dah. Tok imam pun sebut amin, amin, makmum pun sebut amin juga, berserentak dengan tok imam, bergema masjid. Gitulah sama sahabat Nabi lagi gitu. Membaca amin juga disunatkan untuk makmum. Makmum dah. Bacaannya mengiring ni, bacaan amin imam serentak mengiring dah. Imam Bukhari 709 dan Muslim 410 meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Artinya apabila imam membaca ghairul maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Barang siapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan bacaan amin malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Ada. Tak imam baca amin, makmum awak makmum pun belakang baca amin juga. Serentak dengan malaikat diampunkan dosa kita. Nak serentak macam mana? Kita tak tahu malaikat baca amin macam mana. Lebih kurang lah. Dan juga biarlah kalau boleh belajar tajwid amin panjang. Ada perbahasan panjang mana, min panjang mana tu dah. Tapi kita baca lebih kurang, yang pentingnya jangan lewat sangat, jangan cepat sangat. Biar serentak lebih kurang dengan imam, moga-moga serentak dengan malaikat. Dan Allah ampunkan dosa kita dengan sebab itu dah. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud 936 disebutkan, apabila imam membaca amin, maka ucapkanlah amin dah. Dan serentak dengan imam. Ada biasanya perbahasannya amin serentak dengan imam dah. Ada kata amin, pendapat ulama macam-macam. Ada kata amin imam saja dengar. Ada setengah kata amin baca perlahan dulu dah. Makmum ke imam dah. Ada kata imam saja dengar, makmum kena baca perlahan. Jadi secara umumnya kuat dalih ni lah mazhab kita serentak nanti imam lah sekali dan kuat bacaannya. Dan amin tu kuat bukan perlahan. Okey, sunat yang ketujuh membaca surah setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun dah. Rukun solat. Tapi surah selepas Fatihah tu dah. Ikut baca watin ke wal asr ke apa. Terbaca surah-surah lain tu setelah Al-Fatihah lah. Yakni pada 2 rakaat yang pertama. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 745 dan Muslim 451 dari Abu Qatadah radhiyallahu yang berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitabi wa suratin ma'aha fi rak'atain al-ulayaini min salati zuhri wa salati al-asri. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah diiringi surah-surah lain pada 2 rakaat pertama solat zuhur dan asar. Dalam riwayat lain disebutkan Rasul juga melakukan ini pada solat subuh. Solat subuh. Dikuatkan pula dengan hadis-hadis sebelumnya tentang masalah mengeraskan suara dalam solat. Jadi 2 rakaat. Majoriti ulama mazhab kita lah 2 rakaat pertama jangan baca surah lain. 2 rakaat kedua tak perlu baca. Tapi ada dalil-dalil lain menunjukkan macam Nabi baca juga. Tak apalah. Tapi yang ni biasanya banyak ada juga cerita 2 rakaat pertama saja kita baca surah lain selepas Fatihah. Rakaat ketiga ke 4 lah, tak perlu lagi baca surah-surah lain selepas Fatihah. Okey, pada solat ini perintahkan membaca kuat. Jahalah baca kuat tu dah. Makmum tidak membaca selain surah Al-Fatihah saja. Ini bahar pun tak. Tok imam baca Fatihah, kita dengar. Lepas tok imam baca Fatihah, adakah kita perlu baca Fatihah semula? Mazhab kita ni baca semula lah. Ada mazhab tertentu tu tak perlu baca, tok imam baca dah. Terutamanya dengar. Tak dengar pun ada kata tak perlu baca dah. Dengar lagi lah.
Tok imam terbaca dah dengar. Ibn Taymiyah dengan sebut. Jadi makmum belakang tak perlu baca. Muka tak dengar dah tak payah baca. Itu satu pendapat. Mazhab kita dan ramailah juga mazhab kita ni dia mengatakan dia baca juga Fatihah walaupun tok imam baca. Tapi surah lain jangan dibaca. Sekadar surah Fatihah saja boleh baca. Kerana dia rukun solat. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Daud 823 hingga 824. An-Nasa'i jilid 2 141 dan lain-lain dari Ubadah bin Samit. Ia berkata kami salat subuh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba ia rasa bacaannya terganggu. Nabi baca surah depan, tiba-tiba Nabi terganggu bacaannya. Ketika selesai, baginda bersabda, di antara kalian, di antara kamu ni, tadi ada yang membaca surah ketika imam baca. Ni kalut ni baca kata dah. Nabi baca surah, dia ikut rogan ni baca kata dah. Siapa Nabi pun terganggu. Dia ikut kata baca ni. Kami menjawab benar ya Rasulullah. Dia sungguh memang ada sahabat ni ikut cara Nabi baca ke terganggu Nabi jadi sekarang bunyi orang lain baca juga dah terganggu. Baginda bersabda la taf'alu illa bi ummil Quran fa innahu la salata illa liman lam yaqra biha. Artinya janganlah kalian melakukan itu kecuali ummul Quran surah Al-Fatihah. Kerana tidak sah solat seseorang yang tidak membacanya. Ini dalil mazhab kita. Nak baca surah lain tak boleh. Surah Fatihah tak boleh baca pun makmum kena baca juga. Gitu. Dalam hadis lain disebutkan fala taqra'u bi syai'in minal Quran idza jahartu illa bi ummil Quran. Artinya janganlah kamu membaca apa-apa pun dari Al-Quran selain ummul Quran, Al-Fatihah. Makmum jangan baca surah lain, baca Fatihah saja. Apabila aku menguatkan suara dalam solat, solat jahar lah. Solat zuhur asar, imam baca perlahan, baca surah, kita baca juga lah surah, tak apa. Yang tak bolehnya, imam baca jahar, kita berbaca jahar, baca kuat juga dah. Terganggulah imam. Jadi kita baca, kata imam baca jahar, kita jangan baca lagi bacaan ni. Kecuali Fatihah tu terpaksa rukun solat dah. Sunat hay'ah yang ke-8, mengucapkan takbir setiap mengubah gerakan solat. Bukan rukun dah. Awak turun rokok. Tu sami Allah itu dan nak turun sujud. Duduk antara dua sujud. Sujud mula dah. Semua tu ada takbir tengah-tengah dia dah. Takbir tu sunat dipanggil dah. Tidak batal, tidak apa, sunat saja dah. Yang ke-9 mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Nah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd tu lebih kurang paling pendek lah. Baca yang panjang macam-macam. Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd min as-samawat wa min al-ard wa min ma syi'ta min syai'in ba'du boleh juga dah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd hamdan Rabbana wa lakal hamd hamdan tayyiban mubarakan fihi. Ada juga dah. Subhanakallah hamdan mubarakan fihi, tak ingat. Baca jalan-jalan. Dia ada setengah orang kata baca itu hebat. Sebabnya sahabat pernah baca reka sendiri, kononnya reka sendiri sahabat ni. Tiba-tiba Nabi kata, Nabi terkejut, ada malaikat, ada 30 malaikat kau menyambut ucapan pujian tu dah. Sami Allah liman hamdah hamdan tayyiban mubarakan fihi. Nah, hamdan tayyiban mubarakan fihi. Jadi dia kata ni hebatnya. Nabi ajar hebatnya min as-samawat wa min al-ard wa min ma syi'ta min syai'in ba'du kan. Tak betul tu. Hak Nabi ajar ni wala tak sebut fadilat ada malaikat ambil pun lebih besar fadilat berbanding dengan sahabat buat yang diiktiraf oleh Nabi. Nabi iktiraf, Nabi cop boleh ada malaikat sambut. Boleh baca macam ni. Nabi iktiraf tu sunnah juga. Tapi tidak sebesar Nabi ajar direct. Nabi ajar direct ni min as-samawat wa min al-ard wa min ma syi'ta min syai'in lebih besar fadilat ya dah. Berbanding sahabat buat yang diiktiraf oleh Nabi, segi rankingnya lebih baik Nabi ajar dah. Anda faham tu? Sahabat buat ni Nabi cok, Nabi benar. Tok guru kita, marilah tok guru serba bersama mana pun dia nak beri ijazah amalan tertentu. Nah,
Dia pakai serba lah, rata apa? Rata apa? Sebeh tak tekok dah. Yang beri ijazah amalan zikir-zikir tertentu. Tak boleh. Kita boleh cari yang mudah-mudah kan. Tak boleh fadilat dia bagi, tak boleh. Kita tak boleh terima dah. Kalau nak dia terima, hadis mana Ustaz? Dalil mana? Barulah kita selamat daripada penunggang agama, skamer agama ni mana dah. Kan Maula Amin dia. Skamer agama ni, ramai penunggang agama. Buat sekolah tahfiz, sekolah anak yatim. Penjaga dia, ia baik tak? Nah. Bak ramah baik, tapi ramah juga skamer ni. Buat sekolah tahfiz, sekolah anak yatim. Boh dia tu kaya dah. Buat apa kutipan derma Palestin, kaya boh dia dah. Dia kata besar lah, apalah, labu mahal. Ramai sangat penunggang agama. Kita jangan percaya mudah-mudah dah. Okey. Yang ke-10, sunat ke-10 mengucapkan tasbih ketika rukuk. Bukan rukuk ni. Subhan rabbiyal a'la, subhanal azim tu kita baca tasbih, sunat dipanggil sunat hayat. Yang ke-11 mengucapkan tasbih ketika sujud. Samalah. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi ke, tak ada wa bihamdihi ke ni. Banyak lagi bacaan lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, boleh juga ya. Subuhun qudus rabbul malaikatir ruh, boleh juga ya. Subhanadzal jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Baca juga, tapi hak paling ringkas subhan rabbil a'la saja. Subhanal azim saja, gitulah. Subhanal azim ketika rukuk, subhanal a'la ketika sujud lah. Nak tambah wa bihamdihi ada riwayat jugalah. Hak kuat, lebih kuat sanadnya, tak ada wa bihamdihi lah. Okay, Muslim 722 dan lain meriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Lalu baginda rukuk dan membaca subhan rabbil azim. Lalu sujud dan membaca subhan rabbil a'la. Hadis Muslim setakat tu, tak ada wa bihamdihi. Subhanal azim ketika rukuk, subhanal azim, subhanal azim, subhanal azim, ikutlah 3 4 5 ikut kita lah. Ketika sujud subhan rabbil a'la, subhanal a'la, subhanal a'la, tak sebut wa bihamdi, riwayat Muslim. Riwayat lain tak silap Abu Daud ke apa, ada sebut wa bihamdi. Hadis hak kuat ni Muslim dah. Gitu dah. Okey, sunat yang ke-12, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. Dan merenggangkan tangan kiri. Tak rapatlah. Dan menggenggam yang kanan. Kecuali jari telunjuk ditegakkan untuk menunjuk dan membaca syahadah. Ni yang tinggal dah. Lain genggam dah. Tahiyat. Muslim 530 meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang tata cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ketika solat, baginda meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan, menggenggam seluruh jari-jarinya, genggam seluruh jari dah, tengok dah, dan memberi isyarat dengan jari telunjuk yang berdekatan dengan ibu jarinya. Ni tunjuknya. Beliau meletakkan telapak tangan yang kiri di atas paha kiri. Gitulah. Masa saya sekolah Faris ni, Faris Petra. Abang-abang senior ni. Ustaz TikTok, ustaz celuk ni. Belajar mana? Dia kata jangan lebih lututnya. Lebih masuk neraka dah. Lama nak masuk neraka juga dah. Sikit-sikit masuk neraka dah. Ustaz celuk. Ustaz muda-muda TikTok ni dah. Paha tangan kali kiri pun jangan lebih. Betul-betul rapat. Sedang molek dah. Dengan lutut dah. Kepala lutut dah. Lebih masuk neraka dah. Neraka semacam dah. Pandai mengajar ni. Ustaz celuk ni dah. Sikit-sikit neraka dah. Lah kau orang lain neraka. Lah ke dia dah. Ni kena berhati-hati dah. Jangan mudah memberi fatwa sebegitu dah. Sikit-sikit ahli neraka. Orang lain lah geng dia buat dosa betul. Masuk neraka. Ni jangan cepatlah menghukum dah. Dan menghukum individu tak boleh juga. Menghukum perkara yang tidak jelas dalilnya tak boleh juga dah. Kita boleh kata orang berzina masuk neraka, boleh. Orang minum arak masuk neraka secara umum.
Ataupun kita kata siapa je minum arak masuk neraka secara umum kan. Tapi individu tertentu je minum arak. Tak boleh mu masuk neraka, tak boleh. Dah. Sebab kita masuk syurga ke neraka timbang amal dulu. Dia mungkin jahat minum arak, tiba-tiba benda lain baik. Ada setengah orang tu baik. Solat yang semayang dah. Lepas tu derhaka mokpok pun ada tak. Jadi memang payah kita tukar orang ni ahli syurga kat neraka mudah-mudah. Tak boleh. Kita kena bergantung dengan Allah SWT. Jangan cepat nak jadi Tuhan dah. Berebut nak jadi Tuhan dah. Ramai manusia ni berebut nak jadi Tuhan juga. Tuhan kecil lah. Walaupun pakai serban jadi ulama setengah-setengah dah. Okey, yang ke-13 duduk iftirash di semua duduk solat kecuali duduk terakhir. Iftirash yang baiknya kaki kanan tu nak tegak. Itu moleklah. Saya dulu payuh lah. Saya terik orang tahu dah. Tapi kita kena latih lah moleknya dah. Kaki kanan tegak, tapak kaki tegak tu. Kaki kita duduk atas, kaki kiri lah. Ha gitulah. Iftirash, tawarruk duduk kaki kanan tegak juga. Kaki punggung kiri tu duduk atas lantai tu. Ha dah. Lepas kaki tu apa biasalah macam kita buat lah. Itu panggil duduk tawarruk. Ha dah. Duduk iftirash kecuali duduk terakhir je. Hal lain semua duduk iftirash macam tahiyat awal tu. Yang ke-14 sunatnya duduk tawarruk pada duduk yang terakhir. Duduk macam tahiyat akhir lah. Duduk tawarruk dia panggil dah. Imam Bukhari 794 meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ia berkata, aku adalah orang yang paling hafal tata cara salat Rasulullah SAW dibanding kalian. Abu Humaid As-Sa'idi kata, dia sahabat lah. Bercakap depan tabi'in ni. Aku ni paling hafal salat Nabi dibanding pok-pokmu ni. Kamu semua ni. Dia kata ke anak murid dia lah. Ia berkata, aku adalah orang yang paling hafal tata cara salat Rasulullah SAW dibanding kalian. Ketika duduk pada dua rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Tegak telapak kaki kanan lah. Ketika duduk pada rakaat terakhir, baginda mengedepankan kaki kiri dan menegakkan telapak kaki lainnya. Serta duduk di atas tapak duduknya lantai. Macam kita duduk lah. Cuma tak payah sikitnya, tegak kaki kanan tu lah. Kalau tak biasa, payah terik sikit orang. Okey, yang ke-15 membaca salam yang kedua. Salam pertama rukun. Salam pertama rukun salam. Salam kedua sunat. Tak baca pun sah sembahyang. Imam Muslim 552 meriwayatkan dari Sa'ad radhiyallahu ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW melakukan salam ke kanan dan ke kiri hingga dapat melihat kulit pipinya yang putih. Nabi bersadar ni kuat. Bukan sikit gitu ni kuat. Dah kuat Nabi bersadar. Dia nampak pipi tu dah. Orang makmum dia nampak pipi putih ni. Dah kuat. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, tak boleh. Kuat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia kuat dah panikan kiri dah. Betul orang sikit dah. Tapi nak cerita ni Nabi kuat dah. Kita pun buat gitulah. Jangan sikit-sikitnya paling kanan kiri. Okey, hadis Abu Daud 996 dan lain meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salam ke kanan dan ke kiri hingga kelihatan kulit pipinya putih. Kulit pipi nampak putih ni. Kuat depan ni lah. Makmum pun nampak kan. Baginda membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi dua kali ya. Bukan sekali. Ada mazhab tu Assalamualaikum kuat. Ada kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama. Tapi tak kuat riwayat. Aku ayat ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi kan eh? Assalamualaikum warahmatullahi kiri lah. Tak ada wabarakatuh. Okey. Ada riwayat lah sebut tu tapi kuat ni lagi. Okey, artinya salam sejahtera ke atas kamu berserta rahmat Allah secara dua kali lah. Imam Tirmizi waktu sebenarnya berkata hadis Ibnu Mas'ud ini hasan sahih. Kuatlah sahih. Jadi kita salam kedua tu sunat eh. Okey, yang ke-10 perbezaan solat lelaki dan perempuan. Ni bahas panjang juga lah. Ada setengah kata tak ada beza, perempuan lelaki sama saja dah. Tak apalah.
Mazhab kita ni secara umumnya ada beza. Kecuali mazhab lain pun ada beza, tu tidak banyak lah. Okey, solat perempuan berbeza dengan solat lelaki dalam 5 hal. Adapun solat lelaki merenggangkan kedua tangannya, sikunya tu renggang jauh ke rapat gini. Rapat tubuh bukan dia kena jarak daripada lambung kita ni. Jarak sikunya dari perut kan. Dia jarak dari perut kan. Ketika rokok dan sujud. Sujud pun jauh, jangan tak rapat dah. Rokok pun jangan lembek gitu dah. Dia kena straight, tangan kita pegang lututnya. Imam Bukhari 383 dan Muslim 495 uriatkan dari Abdullah bin Malik bin Buhairah radhiyallahu. Ia menyatakan bahawasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, baginda merenggangkan kedua tangannya dari pinggang. Dah bukan rapat dari pinggang. Masa dia solat dah, masa sujud dah dia. Jaraknya sehingga kelihatan warna putih ketiak baginda. Baju besar tu, baju hak lengan besar dah. Ada bahah ni ulama ni. Adakah kita boleh solat pakai lengan pendek ni? Ada antara hujah ulama kata boleh ni lah. Lengan pendek boleh, besar lengan pun boleh, sehingga dia sujud besar nampaklah tiuk ni. Ni dalil dia ni. Jadi pakai lengan pendek pun tak ada masalah benar ni. Tiuk Nabi pun nampak dah. Okey, lepas tu dan ke Abu Daud 734 dan Tirmizi 270 meriwayatkan dari Abu Humaid radhiyallahu. Ia berkata baginda merenggangkan kedua tangannya sejajar dari pinggang dan meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu ketika sujud. Tangan ni kita sujud ni biar sejajar lah dengan ni. Ini sejajar. Jangan setengah tu atas sangat. Atas kali akak tangan atas dia kena rapat sini. Rapat lengan ni, rapat ke lantai. Nabi marah, Nabi kata serupa dengan anjing ke apa. Sebenarnya lah dah. Jadi biar kita sedang molek lah dengan bahu kita ni, bahu telinga gitu dah maksudnya. Baru dah tidak pelik lah apa dah. Mana kita? Setakat itulah perbincangan kita. Saya rasa panjang lagi nak bincang ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma 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 asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.